Okey, kita sambung balik Okay, cikgu rakam tu kan. Okay, ulang balik lah. Bab 1 ni fungsi. Ulang balik lah. Okey, kita akan masuk fungsi dulu. Fungsi gubahan songsan nanti ya. Okey, ni rumusan bab 1 yang cikgu terang tadi, gambar rajak anak panah melalui graf. Okey, fungsi tu menerangkan fungsi menggunakan perwakilan grafik dengan tata tanda menentukan simbol ni lah. Okey, menerangkan fungsi menggunakan perwakilan ni. Okey, awak tahu kan fungsi dari set X. Ada lagi yang nak masuk. Haziq Nazhan. Okey, sila. Haziq Nazhan . Okey. Dia awak ingat satu benda je, fungsi ni dia memetakan, okey, katakan sebelah di sini X ni ialah objek Yang ni kita panggil ni objek tau. Ni kita panggil objek. Objek-objek dia lah. Ni kita panggil keseluruhan ni kita panggil domain. Tu kena tahu Domain sebelah ni ialah kodomain. Kalau hubungan lah. Yang ni kita panggil hubungan satu kepada satu lah. Kalau fungsi tu dia boleh, kat sini tak ada dalam modul ni tak ada. Dia hanya satu unsur saja. Kena ingat tu. Dia terus kepada ni. Awak ingat patah balik Sat. Sebelum tu. Awak kena ingat fungsi ni kalau awak tahu dia hubungan dia satu kepada satu, dia boleh dikenali sebagai fungsi. Kalau dia hubungan dia satu kepada satu tu fungsi. Satu kepada satu. Awak tengok sama buku teks lah sebab yang ni diringkaskan lagi kan modul ni. Banyak kepada satu. Jadi kesimpulannya awak boleh kata kat sini fungsi ni hanya ada satu image. Objek banyak pun tak kisah. Tapi dia hanya ada satu image sahaja. Okay, satu image sahaja. Tu dia baru dikatakan fungsi. Kalau tak dia hanya hubungan sajalah. Hubungan ni dia boleh satu kepada satu, banyak kepada satu, banyak kepada banyak. Satu kepada banyak boleh. Satu kepada, tapi hubungan dua ni saja yang dikenali sebagai fungsi. Awak tengok balik Okey, ringkaskan dah sikit ni. Okey, ni kita panggil dia dalam bentuk ni lah kan. Okey, jika F menandakan fungsi X ni 135 kepada set Y 371 ditakrifkan. Maksud dia kat sini, maksud dia dalam bentuk tanda tanda set ni. Kan, tanda tanda set ni. Kan awak tengok kan. Objek dia 1, image dia 3. Objek dia 3. Jangan awak kata yang ni adalah sama dengan ni. Tak Ni ialah objek, ni ialah image dia lain. Okay. Jadi maksud dia kat sini. Okay, kalau kita nak tulis objek 1 dipetakan kepada 3 image dia. 3 kepada 7. 5 kepada 11. Unsur 1 dikenali sebagai objek. Unsur 3 dikenali sebagai image. Seperti itulah berikutnya. Lepas tu dia bagi dalam bentuk persamaan lah. Macam mana hubungan fungsi tu macam mana boleh jadi 1 tu pada 3. Okey, apa yang diperdapat kat sini dia ada persamaan lah. Hubungan dia sebab persamaan tu lah 2x tambah 1. Kan? Bila kita ganti objek tu 2 ganti dengan 1, objek dia tambah 1, dia jadilah 3. Bila dalam bentuk, kalau bukan dalam bentuk tanda, kalau dalam bentuk persamaan, kita boleh tulis macam ni lah. Kan, F1 digantikan, baru jadi image dia jadi 3. Mewakili yang ni. Okay. Ada soalan tak setakat ni? Ikut tak? Boleh kan? Kalau awak tengok video yang tu cikgu bagi tu, kalau malas nak tengok ni cikgu terang lagi sekali dah ni. Tengok ni, ada dah terang dah 2x tambah 1 ni. Dibaca. Maksud dia, ni objek, ni image. Apa hubungan dia nak menjadikan objek jadi image? Inilah hubungan dia. Lalui persamaan 2x tambah 1. Bila kita ganti tu x tu dengan 1, kita dapat 3. Tak percaya awak ganti. X dengan 3. 3 darab 2, 6. 6 tambah 1, 7. Betul lah hubungan yang betul ni. Okay, ada soalan tak? Darwish, ada soalan tak? Tak ada Mus'ab, tak ada? Ada Mukhris, ada tak? Tak ada Tak ada? Tak ada.
Okay. Cikgu rasa macam ada orang nak masuk. Okay. Betul tak? Betul tak jangkaan cikgu? Iskandar. Okay, Iskandar, sila. Masuk Kita sambung lagi. Okay. Inilah yang cikgu kata ni. Fungsi adalah hubungan satu dengan satu atau hubungan banyak dengan satu. Yang ni awak kena ingat. Awak jangan lupa lah. Maksud dia satu dengan banyak dengan satu. Okay. Jadi yang ni okey dia tanya fungsi ke tidak yang ni. Fungsilah sebab apa awak tengok hubungan dia satu dengan satu. Hanya satu imej sahaja. Awak jangan keliru awak ni kata cikgu yang ni tak ada ni. Tak kisah. Asalkan dia tak ada apa yang dipetakan objek dia tak ada. Dia ada hanya ada bahagian kodomen ni. Dia tak ada objek lah kan. Jadi dia bukannya ni tapi dia duduk dalam ni tak kisah. Asalkan awak tengok semua situ hubungan satu dengan satu. Okay. Yang ni pun fungsi tak? Ni untuk P ni bukan fungsi sebab kena bagi tahu sebab alasan dia. Sebab apa? Sebab awak tengok kat sini 4 dengan 8 walaupun dia ada 2 imej, fungsi dia, objek dia 2, imej dia 1 betul dah menunjukkan dah ciri-ciri fungsi tu kan. Tapi kat sini bila objek 1, imej dia ada 2. Tak boleh lah. Dia hanya ada 1. Hubungan satu dengan satu atau banyak dengan satu. Senanglah nak ingat fungsi tu. Fungsi tu dia hanya ada satu imej. Senang nak ingat macam tu. Kalau tak mau ingat hubungan satu dengan satu, banyak dengan satu, tak mau ingat dia mesti satu imej. Tak kira lah objek dia banyak mana pun. 3 ke 4 ke. Okay? Okay, boleh faham? Okay, ni apa dia? Bukan fungsi lah. Bukan fungsi pula dah. Ni sebab apa bukan fungsi? Sebab apa? Sebab ada satu. Walaupun awak nampak imej tu satu. Tengok dia kata kat sini tidak memenuhi syarat fungsi, setiap objek mesti mempunyai satu imej. Perhatikan 9 tidak mempunyai imej. Dia punya fungsi ni maksud dia kat sini. Kata balik Walaupun awak tengok tadi 22 tak ada tapi 22 tu imej. Dia punya fungsi tu mesti objek tu dia mesti ada satu imej. Objek tu tak kisah 1 ke 2 ke 3 ke mesti ada satu imej. Kat sini dia ada imej, dia ada bahagian kodomen saja tapi dia tak ada objek. Tak kisahlah. Okey, kalau awak tengok kat sini dia ada objek tapi tak ada imej. Jadi dia pun bukan fungsi. Sorry bukan fungsi. Siapa tak jadi balik. Pen cikgu tak keluar ke? Okey, jadi bukan fungsi. Jadi yang ni fungsi sebab walaupun 2 objek satu imej. Satu objek satu imej. Yang ni tak kisah. Yang penting belah domain ni, belah sini setiap objek tu mesti ada imej. Itu penting. Okey, boleh faham tak? Boleh tak? Boleh Boleh. Bentuk tu dalam bentuk apa nak panggil? Gambar rajah tu. Kalau dalam bentuk graf, gambar bentuk graf kadang-kadang ramai yang suka keliru sikit. Dalam bentuk graf ni 4 garis lurus. Awak buatlah macam ni macam dia buat. Ujian garis mencancang. Dia buat garis mencancang. Jadi katakanlah ni objek. Ni objek kan? Objek. Dia hanya ada satu imej. Tak ada pun bawah dia dah. Jadi betul lah. Dia adalah fungsi. Kalau graf ni bentuk bulatan. Okey, dalam bentuk bulatan, katakanlah objek ni kita anggaplah X sama dengan 2 ke. Okey, X sama dengan 2, imej dia ada positif. Kan, katakanlah X sama dengan 2, contohlah kan nak bagi awak nak faham. Bawah pun ada imej. Tak boleh Maksud dia kalau awak lukis gambar rajah tu, maksud dia kalau X tu sama dengan 2, imej dia tu ada 2. Dia mencapah. Tak boleh. Imej dia mesti ada satu sahaja. Boleh sama juga ni. Ni graf bentuk apa ni kita panggil? Bukan kuadratik, graf apa ni panggil? Belajarkan dulu. Graf apa nama dia dalam Maths? Siapa ingat? Bukan belajar lah kau form 2, form 3. PDPR. Tak ingat apa kau? Ni graf bentuk apa? Bentuk apa Aina Alisa? Ajaklah belajar. Bentuk apa ni? Tak tahu? Aina tak?
Azhar, graf bentuk apa ni? Panggil. Kalau macam ni cikgu tanya semua tahu. Ni. Tak belajar? Bentuk ni kita panggil graf apa? Bentuk apa? Graf ni pun tak tahu? Belajarlah dulu. Bentuk apa ni? Hello? Fungsi kuadratik. Graf dia bentuk. Tak belajar? Parabola. Ini graf dia bentuk apa? Yang ni bentuk graf dia kita panggil bentuk salingan. Hyperbola. Hyperbola ke? Dia bukan kubik. Semua tak tahu. Okey, yang ni kan tak apalah, saja je lah knowledge. Okey, awak tengok ni. Kalau X sama dengan 1 contoh dia kat sini kan. Oh, dia tidak menyentuh mana-mana. Kan? Kalau lagi kita ambil apa-apa nilai lah, katakanlah X sama dengan 2 lah, macam dia buat dekat sini kan. Dia sentuh pada satu objek saja. Satu objek pula. Objek dia tu kan menyentuh satu image saja. Dia tak ada. Sebelah sini dia lain. Kalau katakanlah kita ambil dia sebagai negatif 2. Oh, negatif 2 objek, image dia ni je. Tak ada pun bawah dia. Jadi dia adalah fungsi lah. Okey, ada soalan tak? Ada? Tak ada? Tak. Okey, faham Okey, kalau graf ni bentuk yang nilai mutlak tu. Okey. Dia buatlah ujian mencancang ni, garis mencancang. Tadi katakanlah X sama dengan 3 ke. Okey, X sama dengan 3. Ada orang nak masuk ke tak? Itu pun cikgu punya ni Sat. Tengok Sat. Ada ke? Tak ada kan? Banyak ni je no. 13 orang yang cikgu ajak no. Apalah. Ada. Baru sebut. Alia Christina. Pergi mana tadi Alia Christina? Di mana? Siapa ada 13 Siapa yang tak ada nama kat sini Sat, cikgu ambil Sat. Cikgu ni manual lah, tak reti. Alia Christina. Okey, siapa cikgu ada kat sini, cikgu tak sebut nama, nanti bagi tahu. Semua ada semua ada 14 sepatutnya kan. Tolak cikgu kan. Okey, cikgu sebut nama. Hakimi, ada? Ada cikgu. Ada Azhar. Ada. Amir. Ada? Amir hilang. Mus'ab. Ada. Mus'ab ada. Aina Alisa. Ada cikgu. Ada. Cuma orang tidur. Azlin. Ada. Ada Mukris. Ada ya. Luqman. Ada. Darwish. Alia Christina. Ada cikgu. Siapa yang cikgu tak sebut Saya. Badrul. Aziz. Aziz Nazhan ke cikgu tak sebut? Ya. Oh, okey. Aziz Nazhan. Badrul. Oh, Badrul Amin. Okey. Ahmad Cikgu Darwish. sebut lah tadi. Ahmad Darwish je. Oh, tak sebut Tapi cikgu tulis nama. Hakimi, Azhar, Amir, Mus'ab, Badrul Amin, Aina Alisa, Azlin, Adam, Luqman, Ahmad Darwish, Aziz, Alia Christina. Siapa yang cikgu tak sebut Iskandar. Oh, Iskandar. Okey. Oh, alert lah. Lagi seorang. Siapa? Amir. Oh, Amir. Amir sebut dah. Oh, tak sebut tadi Amir. Tapi cikgu tulis dah nama dah. Hakimi, Azhar, Amir, Mus'ab, Badrul Amir, Aina, Azlin, Adam Mukris, Luqman, Ahmad Dawi, Haziq, Iskandar, Alia Christina. Siapa lagi semua? Memang ada 15. Tak ada dah lah. Banyak ni je dah. Banyak ni kot. Yang cikgu kira 2 sebab cikgu presenting tu. Betul ya? Cikgu punya 2. Satu je lah. Betul ya? Oh, okey. 2. Cikgu ni 2. Cikgu ni tak tahu teknologi. Awak tahu lagi. Okey. Okey, ni. Sambung Okey, ujian garis mencancang.
Hujan garis mencancang ni, okey, bila X sama dengan 3 ni, okey, dia potong kat sini je lah. Maksud dia ialah apa? Graf ni ialah fungsi lah sebab dia tak ada kan, dia ada satu image saja kan. Kan, image kat sini lah, baca dekat Y kan. Ada satu image saja. Dia tak ada garis kat bawah dia pula kan. Okey, faham Okey, next. Okey, contoh lagi, banyaknya contoh. Okey, kalau dia dalam bentuk macam ni kan, parabola ni, dia bukan satu fungsi sebab apa? Awak ambil je, awak potong saja. Awak ingat untuk menunjukkan awak nak cari dia fungsi tak fungsi dalam bentuk graf ni, yang penting awak tengok dia punya ni. Awak tengok kalau X tu objek paksi X tu ialah objek. Paksi Y tu ialah image. Jadi awak potong dulu apa-apa kat sini objek. Potong. Lepas tu bila nampak kat sini maksud dia image ada berapa? Image dia ada 2 kat sini. Ada 2 bukan Sebab okey katakanlah X sama dengan 3 kat sini kan. X sama dengan 3. X potong kat sini. Mungkinlah nilai dia ada 9 kat sini, negatif 9. Oh, jadi tak boleh bukan Dia mesti ada satu image saja. Okey. Okey, yang ni diwakili oleh macam ni lah kan, rajah. Okey, tata tanda untuk fungsi tersebut. Okey, awak nampak negatif 3 dia jadi 9. 2 dia jadi 4. Okey, kat sini dia fungsi. Jadi kalau dia suruh buat bentuk, macam mana nak buat bentuk tata tanda fungsi macam ni lah. Fungsi G, awak tengok fungsi dia bagi fungsi G. G ni anggap sebagai X lah kan. Jadi Gx, tanda tanda dia. Okey, apa yang kaitan dia awak nampak? Nampak dia di kuasa 2 kan? Inilah. Kadang-kadang kita kena create dia punya equation dia, persamaan dia. Okey, ni. Siapa boleh jawab? Nyatakan sama ada hubungan berikut ialah fungsi ke bukan? Siapa boleh jawab? Okey, kita mula dengan Hakimi. Hakimi. Kalau cikgu kan nampak muka awak pun. Bukan sebab? Tu objek tu Sebab? Lah. Sebab apa? Tak dengar. Apa lagi sini? Bukan fungsi sebab R tu ada 2 image. Pandai. Okay, good. R ada 2 image. Jawab macam tu pun boleh juga. Sebab awak tahu dah hubungan fungsi tu mesti hanya satu image walaupun dia ada 2 objek. Okay, good. Tadi siapa tu? Kimi Cikgu bila buka ni. Okay, Azhar pula. Tentukan sama ada graf berikut ialah fungsi ke bukan fungsi. Tadi sebiji macam contoh cikgu bagi Azhar. Awak katakanlah X tu dia potong kat sini. Ni 2 kan. 2 tak kena dua-dua. Dia bukan image lah. Katakanlah dia potong kat sini nilai 1. X sama dengan 1. Silap pula dah. X2 pula dah. X sama dengan 1. Katakanlah X sama dengan 1. Katakan X sama dengan 1. Dia ada berapa image ni? Dia ada 1 je kan? Ya. Jadi dia ialah apa? Fungsi lah. Kalau katakanlah awak potong kat sini 3. Katakanlah S3. Dia hanya ada 1 je image kat sini. Dia masing-masing graf dia. Jadi maksud dia adalah fungsi. Okay. Sebab hanya ada 1 image sajalah. Sebab objek hanya mempunyai 1 image lah. Okay. Kalau dia minta reason lah. Kalau dia tak minta reason tak apalah kan. Kalau hanya mempunyai 1 image. Okay. Okay, yang ni. Dengan menggunakan tata tanda fungsi, ungkapkan H dalam sebutan X. H dalam sebutan X bagi setiap gambar rajah anak panah yang berikut. Maksud dia nak hubungan dia. Hubungan dia maksud dia dalam bentuk tata tanda tu macam mana? Tata tanda fungsi macam ni kan. H, titik bertindih, ada arrow. Apa dia hubungan dia awak nampak? Negatif 5 dia jadi 5. Negatif 4 jadi 4 juga. 4 jadi 4. 5 jadi 5. Betul lah dia fungsi. Betul lah. Sebab dia hanya ada 1 image saja walaupun dia ada 2 objek kat sini. 2 objek kat sini dia hanya ada 1 image je. Apa dia?
Apa dia? Siapa ada idea? Kita tengok jawapan kau. Apa dia? Amir. Apa dia ni awak nampak? Awak belajar tak sebelum ni? Yang simbol ni. Awak belajar tak? Belajar kan dulu? Tak belajar Nilai apa ni panggil? Kalau dia ada macam ni. Cik. Apa dia ni? Kita panggil apa? Kita panggil apa ni simbol macam ni? Awak pernah jumpa tak dalam max ada macam ni? Awak pernah jumpa tak macam ni? Negatif 6 duduk dalam ni. Cek. Dia bukan bracket tau. Adalah sama dengan 6. Awak pernah jumpa tak ni? Ni kita panggil apa? Panggil apa? Siapa tahu? Siapa ada idea? Aziz Nazhan? Aziz Nazhan ada tak? Ya, Awak tahu tak apa dia? Negatif 6 ni. Panggil apa? Simbol ni panggil apa? Cek ni. Panggil apa? Tak tahu Panggil apa? Tak tahu Darwish tahu tak? Panggil. Tak tahu juga. Tak belajar dulu. Mungkin saya tak main hari cikgu ajak tu. Alasan. Mana buat lawak tu? Tak apalah lawak pagi. Modulus. Okay, ingat lepas ni kita panggil modulus ni. Ni panggil modulus. Cikgu rasa cikgu tak ajar. Cikgu tanya pengalaman awak yang lepas. Kok lah. Cikgu tak tahu lah silibus awak. Apa dia form 1 sampai form 3 tu. Ini kita panggil modulus. Modulus tu maksud dia apa-apa nilai positif ke, nilai negatif ke. Bila ada simbol modulus, jawapan dia akan jadi positif sahaja. Tu kita panggil ni nilai mutlak. Kita panggil nilai mutlak. Dia bukan yang tanda kuasa 2 jadi positif. Dia apa-apa nilai lah kalau awak nampak nilai dia 5. 5 modulus. Jadi 5 juga. Tapi kalau awak tengok dia negatif 5 modulus. Dia jadi 5 juga. Itu kita panggil nilai mutlak. Okay, lepas ni awak faham lah. Okay, boleh Okay, menentukan domain dan julat bagi suatu fungsi. Jadi awak tahu yang ni dia dah teranda. Sini kita panggil domain. Sini kita panggil kodomain. Domain ni boleh jadi semualah. Objek-objek ni adalah domain dia. Kodomain, tengok kodomain. Jangan awak kata kodomain tu, awak ambil yang, dia ni ada objek. Yang ada objek saja. Yang ada image tu je lah kodomain. Tak Kodomain tu walaupun dia tak ada objek kat sini yang memetakan dia sebelah ni terkontang kantin, dia tak ada partner, tak ada pasangan. Bujang telajak. Okey, dia masih kodomain. Dia masih duduk satu rumah. Okey. Dia cuma tak ada pasangan je. Okey, kodomain lah. Jadi kodomain tu kena faham Domain 1, 2, 3, 4. Kalau lah kat sini contoh dia ada 9. Dia dianggap sebagai kodomain juga tau. Jangan awak kata 9 ni tiba-tiba dia, tapi dia bukan fungsi lah. Kalau dia ada, dia kena anggap dia sebagai domain juga. Kalau dia ada, dia tak ada image kat sini, dia bukan fungsi. Tu kena tahu lah yang tu kan. Buat ni cikgu ni. Sekejap Okey. Tak nak padam. Okey. Okey, jadi yang ni. Jadi yang ni julat. Ramai yang keliru. Bila soalan kadang-kadang kan bila kertas satu kan dia cakap julat kan. Dia nanti bagi kodomain. Apa maksud julat kat sini Fungsi F dinamakan julat. Jadi kan apa-apa objek dipetakan ke sebelah sini jadi image yang ada partner tu saja yang julat. Okey, sekarang ni 3, 5, 7, 9 ada partner. Jadi dia adalah julat. Julat ni kita kena bubuh dia dalam bracket macam set juga. Kena bubuh bracket. Kalau tak bubuh salah. Kadang-kadang ada yang jawab soalan kan. Dalam exam lah dia tahu julat tu. Tapi dia jawab macam ni. 3, 5, 7, 9. Salah. Sekali ada pula yang nak main kata, cikgu, salah bracket saja cikgu tertinggal. Tak boleh. Okay. Masa bila yang kita tak perlukan bracket? Ingat domain, kodomain, julat mesti pakai bracket. Masa bila tak pakai bracket? Waktu, kalau dia kata dalam soalan tu, apakah image, soalan dia nak image bagi 4. Kalau soalan dia kata cari image bagi 4. Kalau dia ada soalan dia lah kan. Cari image bagi 4.
Dia nak image bagi 4. 4 tu ialah objek, jangan confuse pula ingat image tu ialah 4. Dia suruh cari image bagi 4. Dia tak katalah cari image bagi objek 4. Dia tak cakap macam tu kadang-kadang. Okey, 4. Jadi awak kata image dia apa? 9 lah. Image dia 9. Maksud dia image dia 9. Dia tak perlu bracket. Okey? Macam ni lah. Okey, tengok penyelesaian ni ya. Domain PQRS. Okey. Kodomain 13479. Julat kita ambil yang ada partner saja. 1379. Okey. Soalan A Soalan B dia bagi dalam bentuk graf tau. Yang ni dalam bentuk kita panggil gambar rajah. Gambar rajah anak panah. Kalau awak nampak bentuk macam ni, bentuk apa ni hubungan fungsi dinyatakan dalam bentuk gambar rajah anak panah, senang nampak. Selalu yang susah nak nampak dalam bentuk graf lah. Anak panah, anak graf pula dah. Tulisan je buruk, tulisan cikgu guna. Anak panah ini dalam bentuk graf. Ni awak tahu dah baca macam mana? Ni awak tahu tak? Ni objek dia, ni image dia. Jadi domain dia kita ambil semua lah yang dekat skala ni. Yang dekat skala X ni. Kita ikutlah susunan dia kan. Kecil ke besar. Negatif 2, kosong. Dia buat juga 1 walaupun 1 tak tunjuk kat sini sebab dia ada image kat sini. 1, 2, 3, 4. Dia nyatakan juga. Sebab apa? Cuba tengok ni. Betul kodomain dia kita ambil apa? Kodomain dia pun dia nyatakan juga. Sebab sini 1. Kan? 1, 2 ni 3. 3, 4 ni ada lagi. 5. Dia kadang-kadang skala dia sikit. Tapi kita nampak, dia tak tanda. Tapi dia ada lah. Kita faham lah yang ni kan. Okey, julat. Julat kena hati-hati sikit. Julat domain tak apa. Kita ambil terus dekat paksi fx dengan paksi x. Kalau julat saya awak nak tengok graf. Julat dia, okey. Julat dia 1, betul. Kita baca yang dekat y saja kan. Dekat fx saja kan. Julat dia apa lagi? Julat dia 2, betul. Julat dia 3 tak ada tak? 3 ada. 3. 3 tak ada kat sini. Julat kan? 3 ada. Betul ke julat ni 3 ni? Ni salah ni. 3 ada. Ya Allah Akbar. 3 duduk kat sini. Lupa je. 3 ada. Dia ambil nilai fx sahaja. Okey. 3. Okey. 4 ada tak kat sini? 4 ada. Okey. 4 ada. Tapi awak jangan ingat 4 ni ada 2 image. Tapi awak kena tengoklah objek dia yang lain. Objek dia yang lain. Kan? Maksud dia kalau lukis gambar rajah anak panah tu. Kan? Maksud dia sini 3, dia pergi ke 4. Sini 4, dia pergi ke 4 juga. Dia hanya ada satu image saja. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, boleh Okay, C dia bagi dalam bentuk graf ni. Domain dia boleh katalah 0 sampai 3. Dia buat dalam bentuk julat. Boleh Okay, ada orang nak masuk. Sana. Habis dah ni. Tak apalah, masuk je lah. Apa dia? Fikri Hakim. Fikri, awak pergi mana tadi? Makan ke? Masak ke? Fikri Hakim. Fikri. Hello. Assalamualaikum. Saat-saat kita sambung. Dan ni nak habis ni. Bangun latihan tu bangun kan? Saat-saat. Cikgu ni nak terang macam. Bateri nak habis. Saat-saat lah. Bateri cikgu nak habis. Sambung. Ada masa lagi kan? Okey, ada masa lagi. Cikgu tak mau buat lama-lama, sejam-setengah saya boring pula. Okey domain dia yang soalan C C. 0 sampai 3. Kodomain dia kodomain dia jangan kata ni kodomain dia mula dengan kosong Mula dengan kosong. Awak tengoklah graf dia kan. Dia 2 sampai 6. Julat dia pun sebenarnya kodomain dia boleh juga. Kodomain kan tak ada kaitan pun. Okey, sekejap awak kata kodomain, cikgu bukan kodomain, tak ada objek pun boleh kira. Awak nak buat daripada 0 sampai 6 pun boleh. Kan?
Kodomain boleh juga nak buat 0 sampai 6. Tak kisahlah ada objek image kau kan. Okey, boleh juga. Tapi selalunya kita pilih pada yang ada objek lah kan. Kalau julat, kalau kodomain tak apa. Kalau kodomain tu, apa cikgu cakap ni? Kodomain tu kita tak kisah ada objek ke image. Yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Okay. Okay, julat ni, julat kita ambil yang start ada objek lah. Start pada yang ada objek, 2 lah. Sampai ke 6 lah. Okay, macam tu Ada soalan tak? Ada? Tak ada? Okay, tak ada. Okay, ni terang contoh lah dulu nah. Okay, contoh 5 ni, fungsi ni, dah tengok ni. Ni cikgu kata apa tadi? Dia dalam bentuk apa cikgu cakap tadi? Apa ingat lagi? Iskandar apa cikgu kata ni? Bentuk apa ni? Ni tata tanda apa ni? Benda ni panggil apa nama? Panggil apa Iskandar? Modulus. Pandai. Kena pay attention lah now. Modulus. Jadi nilai-nilai dia cuba tengok. Faham kan bila digantikan? Okey, X tu gantilah -1. Okey, -1. Cikgu tunjuk contoh lah macam mana dia dapat ni -1 darab dengan 2 katakan kan. Tolak 1. Dia dalam bentuk modulus. Okey, -1 darab 2, -2. -2 tolak 1. Hutang RM2, hutang lagi RM1 sebenarnya dia adalah -3. Tapi disebabkan modulus ni dia jadi 3. Itulah. Dia gantilah, ganti dalam equation ni, lepas tu diselesaikan. Lepas tu dia buat dalam bentuk koordinat, ambil X, ambil Y. Kan? Fx lah, kita tak panggil Y, dia sebab fungsi kan. Fungsi fx. Jadi dia plotkan. Bila dia plotkan, cuba tengok. -1, 3. 0, 1. 1/2 kosong. Okey. 1, dia adalah plot kat sini. Tak ada, dia tak tunjuk Dia terus plot 2 kepada 3. Okey. 1 kepada 1 ni. Ni kat sini. Adalah satu titik kat sini. Okey. 1/1 Okey. Lepas tu dia ada soalan ni dia kata julat. Okey, julat fx 2x ni julat dia, jadi kita ambil apa? Julat dia kita ambil kan sebab dia ada objek kan kat sini kan. Julat dia daripada 0 sampai 3. Kalau dia tanya julat macam tu lah. Okey. Ada soalan tak? Yang ni kita panggil graf fungsi mutlak lah. Graf fungsi mutlak lah ni. Okey. Awak tengok balik tu. Kalau awak tak faham, awak tengok baliklah cikgu yang YouTube tu pun okey juga. Okey, okey macam ni. Okey, latih diri ni. Dia tanya, tentukan domain, kodomain dan julat setiap fungsi berikut. Okey, domain dia apa? Domain dia kita tengok paksi X kan? Domain dia daripada sini sampai sini. Apa dia? Kita nyatakan X dia lah. X dia, awak ingat kalau simbol kita kena buat simbol muncung. Tak pernah lagi simbol ke sini tau. Selalu simbol kalau combine dia mesti muncung ke kiri. Okey. Okey, -3 sampai 5 lah domain dia. Okey, kodomain dia. Kodomain kan cikgu kata dia tak kisah pun kan ada objek ke ada image kan. Jadi kodomain dia fx tau. Bukan y ni y silap. Tapi dia kata y sama dengan fx. Jadi dia adalah fx lah. Kita kena sebut fx lah. Okey, fx dia apa dia? Boleh ambil mula dengan objek, ambil dengan kosong boleh. Ambil 2 sampai 6 lah. Kodomain ni cikgu tengok selalu dia ambil yang ada objek saja kan. Yang start ada image dia tu start daripada 2 lah. Tengok sini bawah pada dia tak ada pun. Jadi macam tu lah. Okey. Fungsi pula dah. Apa lagi? Julat. Dia nak julat. Okay, awak tolong lengkapkan awak punya kertas tu fx sama dengan 2 dengan 6. Sama je kodomain dengan julat dia nyatakan sama je. Okey.
Lakarkan graf fungsi. Alamak, cikgu nak lakar macam mana ni? Okey, lakarkan graf fungsi yang sepadan ni. Tapi kan awak kena ada pantulan dia tu tau. Macam mana yang macam contoh ni? Cikgu nak buat ni. Tak ada pembaris ha. Hentam saja. Nampak kan? X dengan Fx. Okay, Fx. Awak cuba cari lihat nilai satu-satu kat cikgu. Kita nak ambil nilai apa ni kat sini? Nilai apa rasa kita patut ambil? Okey ya, cikgu tengok tunjuk balik contoh tadi ya. Ni kan? Okey, sebab apa kan kalau sebenarnya kita boleh je lah ambil positif negatif dia punya tu kan. Tapi sebab apa dia ambil ni? Dia ada kat sini 1/2 sebab dia nak tunjuk. Awak tahu tak kalau dia tak ada modulus ni, sebenarnya graf dia macam mana graf dia? Graf dia ke bawah, betul tak? Ni dia pantul. Jadi kita nak tahu titik yang nak pantul tu. Macam mana kita nak tahu pantul tu kat mana? Awak ganti kat sini lah. 2x tolak 1 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan 1, x sama dengan 1/2. Kita kena ganti Fx tu dengan 0. Kita kena ada satu kat situ. Okay. Kita kena ada sebab kita nak tengok dia pantul tu. Nak nilai mutlak tu, faham ha? Lupa. Okay. Jadi kat sini macam mana? Kalau awak ganti Fx tu dengan 0, kita abaikan nilai mutlak dia tu. 4 tolak 2x sama dengan 0. Jadi apa? Kira saya cikgu? Nampak tak? Nampak tak? Hello? 4 sama dengan 2x. X sama dengan, cikgu tunjuklah, cikgu tak faham pula pindah macam mana kan. Ada yang tak tahu. 4 bahagi 2. Jadi X sama dengan 2. Okey, kat sini dia ada bagi tahu dah kan. Untuk domain ni. Jadi awak kena buatlah negatif 2. Lepas tu apa dia lagi? Negatif 2. Lepas tu kita selang 2 lah nah. Negatif 2. 0. 2. 0 X sama dengan 0. Okey, 2 dengan 4. Tapi kita kena ada cari juga satu yang Fx sama dengan 0. Jadi bila Fx sama dengan 0, awak ganti balik ya. Betul tak? Awak ganti satu-satu nilai kat sini. Contoh, okey. Awak ganti apa? 4 tolak 2 darab dengan negatif 2. Okey, 2 darab negatif 2 positif kan? Positif 4. 4 kan positif 4. 4 tambah 4 lah jadi kan? Dia jadi 8 tau. Betul ya? Tengah kalkulator ha? Cikgu congok kan? Betul kan? 8. Okey, bila ganti X dengan 0 pula. Oh, kena buat satu-satu lah. Kalau dah terror dah boleh congok dengan kalkulator dah. Tekan kalkulator je. 2 darab 0. Ni cikgu tunjuk lah nak bagi awak faham. Jadi 4 tolak 2, 2. 2 juga. Okey, 2. Okey, ganti pula X dengan 2. Ganti X dengan 2 awak tahu dah. Betul tak? Cikgu tunjuk balik ya. 4 tolak 2 ganti X dengan 2. Awak tahu dah? 4 tolak 4, 0. Kita dah cari dah kat sini tadi. 0. Lepas tu ganti pula Fx. Macam ni ya. Cari kalau nak cari satu-satu manual ni. 4 tolak 2 ganti dengan 4. Dia jadi apa? 4 tolak 8. Sebenarnya 4 tolak 8 dia apa? Negatif 4, betul tak? Betul tak? Betul kan? Negatif 4. Negatif 4 sebab dia modulus, dia jadi 4. Apa cikgu pergi buat macam-macam macam ni noh? Sebab padahal mah buruk lah pula noh. Oh! Tidak. Cikgu. Alah, tak boleh. Kosong tu Boleh, bukan boleh. 4 Kosong tu 4. Yang kosong. Mana? Dia tak kosong tu kosong. X sama dengan Yang kosong kosong tu. tu. X sama dengan 0. 4 tolak. Ya Allah. Sikbit lah. Sikbit pandai awak no. 4 tolak 2 pula cikgu buat. 4 tolak 0 lah kan. Sana. Oh, bagus lah. Cikgu kena buat silap selalu. Leceh lah guna ni. Bila lah nak guna whiteboard betul ni. Bila lah nak balik ke sekolah. 4 tolak 0, 4 lah kan.
4. Aduh. Cikgu buat spontan kan. Jadi ganti dengan 0.4 lah kan. Okey. Lagi hilap pula. Baguslah awak alert. Okey, graf cikgu buruk sikit tak apa. Malas nak padam. Bila cikgu padam, line dia semua habis padam. Tak apa nah. Cuntai ni pula. Dia padam tak? Boleh. Okey. Sekejap betul kan? Lepas tu macam mana kita nak lukis? Awak lukis dengan pembaris kan no? Ya. Ui, herat. Lepih lah. Okey, X negatif 2. Lepas tu 2, 4. Awak nak guna satu-satu boleh juga. Negatif 2, negatif 1. Apa? Kita dah tahu dah nilai dia kan. Yang dia potong kat mana kan. Yang penting kita nak tahu dia potong kat mana. Kebetulan dia potong tu nilai yang ada kat sini. 2 dengan 4. Ni nilai X lah. Nilai Y dia. Nama 2, 4. Cikgu pergi buat paksi Y. Buat apa nak? Paksi belah bawah ni mana ada. Tak apalah. Fx. Ada pembaris tapi cikgu takut nak guna yang kat sini. Tak erti lah. Tak apalah. Pilih lah. Cikgu awak ni tak teknologi sikit. Negatif 2, 8. Okey, awak tanda. Awak buat sama-sama dengan cikgu pun jimat kerja awak. 0, 4. Boleh tak? 2, 0. Sini. 4, 4. Jadi awak buatlah garis. Ui, terror juga cikgu ni. Tak guna pembaris. Itulah fungsi mutlak dia. Okey. Awak dia suruh lakar. Okey, awak lakar lah. Okey, awak lakar graf fungsi. Seterusnya nyatakan julat. Alamak, sorry buruk sikit Nyatakan julat. Julat dia apa dia? Awak nak nampak kat sini. Julat dia mula dengan apa? Julat dia awak tengok faksi fx tau. Mula dengan 0 sampai 8. Jadi 8. Awak tulis macam tu lah. Julat dia bukan macam yang tadi contoh tu sebab dia potong kat sini. Jadi julat bukan x tau. Julat ialah fx. Julat dia antara yang kecil duduk belah kiri, yang besar duduk belah kanan, muncung sentiasa ke kiri. 0 sampai 8. Tu je jawapan dia. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Nak tanya? Tak ada. Cikgu nak suruh hantar kat cikgu fungsi ni. Kerja lama tak hantar Okey, menentukan imej suatu fungsi apabila objek diberi sebaliknya. Pertimbangkan sebuah mesin pengisar. Ada ke soalan ni? Buah-buahan ada ke dalam modul awak ni? Bayangkan analogi mengangkat fungsi itu berikut. Ini contoh lah ni. Okey, fungsi ditakrifkan oleh fx 3x tambah 5 per x. Cari f5. Jadi ini senang je kan? Okey, boleh baca contoh dia. Cikgu pergi laju Jadi F5 maksud dia awak gantilah X tu dengan 5. Gantilah dengan 5. Lepas tu dia jadi 16. Okey. Bla bla bla. Image bagi 1/3 di bawah ni. Okey, kat sini orang dah faham. Ni dia bagi objek, awak ganti masuk. Bila dia bagi image. Dia kata image bagi 1/3. Bukan dia image bagi 1/3. Maksud dia ni objek lah. Dia selalu bagi ayat macam tu, cikgu pun tersilap. Maksud dia objek lah. Dia tak bagi bentuk macam ni. Dia bagi dalam bentuk ayat pun boleh juga. Image bagi 1/3. Maksud dia image yang dia nak. Jadi gantilah juga. Okey, sama je lah Nilai-nilai X yang mungkin apabila image-nya yang 8. Yang ni lain. Image tu 8. Jadi fx tu sama dengan 8. Jadi kita nak nilai X. Nilai X yang kita nak. Jadi kita buat macam equation lah kat sini. 3x tambah 5 per x sama dengan 8. Kan nampak tak cantik kat sini? Dia darab dengan X kan sebab dia tak mau ada pecahan tu. Lepas tu dia buat cara kuadratik. Okey. Lepas tu X sama dengan 5/3 dengan X sama dengan 1. Awak belajar dah ke kuadratik Belajar lah kan? Cikgu pun lupa topik apa yang kita dah belajar baru ni. Janjang penyelesaian segitiga. Kuadratik awak belajar dah ke? Tak lagi kan? Hello? Kuadratik awak belajar dah ke? Tak lagi kan? Awak belajar apa topik baru? Janjang, penyelesaian segitiga, nombor indeks, vektor, fungsi kan?
Oh, kuadratik tak belajar. Tapi awak dah belajar kan dulu? Kan macam mana nak kuadratik dia kan? Faham kan? Awak tahu kan tekan kalkulator ni macam mana nak cari nilai ni? Tahu tak macam ni? Tahu tak macam mana nak cari ni? Tahu tak? Tak tahu? Awak tekan EQM. Tahu, Kau tahu. belajar? Tahu kan? Ha, kita dapat. Dah. Tekan kalkulator kan? EQN. Dapat ni. Ha, lepas tu baru kita buat dalam pemfaktoran dia. Okey ya. Okay, tak mau lajak dah ni. Okey. Fungsi G ditakrifkan oleh GF bla bla bla. Cari image bagi ni. Ha, jadi awak boleh buat lah satu-satu boleh tak? Boleh kan? Latih diri 1.3 ni. Maksud dia bagi dah yang ni. Okey. Lepas tu awak carilah G. Cikgu tunjuk satu. G negatif 5. Maksud dia apa? Senang je ni. 3 tambah 6 tolak negatif 5 tolak 1. Maksud dia X tu yang kita ganti dengan apa yang diberi. Okey. Jadi 3 tambah 6 negatif 5 tolak 1. Hutang RM5, hutang lagi RM1. Hutang RM6. Jadi 3 tolak 1 sama dengan 2. Okey. Dan seterusnya awak buat. Awak buat G sama dengan negatif 2. Boleh kan? Ada jawapan diberi dah kan? G sama dengan 1/2. Boleh? Boleh nak? Boleh nak? Boleh. Okey. Boleh. Fungsi ana soalan 2 pula. Okey. H8 diberi ni. Cari nilai K dalam keadaan H3 sama dengan K. Ha, ni dia macam ada equation tau. Jadi maksud dia image pun dia tak bagi kan. Objek dia bagi 3. Maksud dia awak ganti ni. Ganti H tu sama dengan 3. Okey. Maksud dia ganti H sama dengan 3 pula dah. Ganti X tu dengan 3. Ha, ganti semua X ni dengan 3. Sebab objek dia 3 kat sini. HX tu kan. HX, X lah. Kalau H3, 3 lah. Jadi 3K tolak 3 per 3 tolak 1 sama dengan K. Jadi 3K tolak 3, 3 tolak 1, 2. 2 pergi sana jadi 2K. Pindah balik, 3K tolak 2K sama dengan negatif 3 pindah ke sana jadi 3. Jadi 3K tolak 2K jadi K. K sama dengan 3. Boleh nak? Boleh ya? Balik nanti awak buat ah. Okey, soalan 5. Fungsi ditakrifkan. Cari nilai M dengan C. Ha, ini dia ada unknown. Maksud dia kat sini dia bagi objek 2, image 7. Objek 4, image negatif 1. Ganti masuk dalam equation ni. Ganti apa? Ganti dengan dulu. Ganti dengan F2 dulu. Apa dia? F2 jadi 2M tambah C sama dengan 7. Ganti pula dengan 4. 4 jadi apa? 4M tambah C jadi negatif 1. Jadi awak buat persamaan serentak. Boleh tak awak selesaikan persamaan serentak? Ingat kan? Tahu kan? Okey kan? Okey, awak buat persamaan serentak ni awak selesaikan. Lepas tu bersifat soalan A dengan C lah. B tak ada. Dalam modul awak A dengan C juga ke? Hello? Nilai X yang tidak berubah. Cikgu lupa lah nak bagi attendance. Cikgu bagi attendance lah. Nilai X yang tidak berubah di bawah pemetaan F. Awak faham tak maksud dia nilai X tidak berubah? Tidak berubah tu maksud dia kena faham. Kadang-kadang dia kata dipetakan kepada diri sendiri. Maksud dia macam ni. Fx sama dengan X juga. Jadi awak selesaikan. Bila awak dapat M dengan C, sebab tu awak ganti masuk dalam persamaan. Awak cuba selesaikan. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Okay, banyak lagi latihan. Oh dah, yang ni kita bincang minggu depan lah kot sikit. Ni latihan. Awak cuba buat dulu ni. Cikgu tak maulah ambil masa awak panjang. Sikit awak kata saya nak makan lah cikgu apalah. Okey awak cuba buat yang ni Soalan 4 ni dengan soalan 5 ni. Okey. Next week kita masuk fungsi gubahan. Okey. Okey Okay. Baik, ya. Terima kasih bagi kerjasama kat cikgu.
Okey, kita stop Sama-sama. sekarang. Terima kasih Nah. Okey. Buat latihan Nah. Okey, Assalamualaikum. Salam. Terima Cikgu. kasih. Oh. Waalaikumsalam. Masih cikgu. Okey. Oh cikgu, saya nak tanya ni. Okey. Sebab cikgu tak leh. Okey. Yang latihan tu kalau saya tak lewat sikit boleh tak cikgu? Sebab saya ada kat kampung, tu saya sakit. Oh, ni awak ada line kat kampung? Line awak okey? Ni pun sangkut-sangkut. Oh, Okey, cuma modul tu lah. Saya tinggal. modul. Oh, tak apa. Awak cakap macam tu tak apalah. Yang lain cikgu nak tengok sampai latih diri 1.3. Okey? Okey, terima kasih. Cikgu. Terima kasih cikgu.